Testing, 1, 2, 3. Boleh saya tahu suara saya jelas ke? Mungkin jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah. Terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, terutama sekali Manhal Ma'had Tahfiz dan Pengajar Al-Quran Nikmatillah kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi untuk slot kuliah duha pada pagi ini, insya-Allah. Jadi memandangkan tajuk yang diberikan kepada saya adalah berkenaan dengan topik Sultan Muhammad Al-Fatih dan pembukaan kota Konstantinopel. Jadi bila tawaran itu sampai kepada saya terus setujulah, alhamdulillah, kerana itu merupakan bidang saya. Memang saya mengkaji sejarah Turki Uthmaniyah ni umumnya, dan Sultan Al-Fatih pun termasuk daripada kajian saya. Jadi insya-Allah saya akan kongsikan sedikit sebanyak dapatan apa yang saya dah perolehi, dan saya pasti ia tidaklah seperti mana yang kita dah jumpa di kedai-kedai buku. Kita ada banyak buku tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita biasa kita akan jumpa buku Ustaz Syari. Itu buku dah lama lah, Ustaz Syari lah antara yang terawal tulis tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian ada Ustaz Felix Xiao pada Indonesia pun ada banyak tulis buku tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan apa yang hari ini saya nak bawakan adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan penemuan saya tentang perkara yang kita jarang ketahui tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Saja. Baiklah, saya teruskan. Sebelum itu saya ingin pergi kepada pengenalan sedikit tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini yang saya katakan, kita kata, alamak, saya tak boleh share screen punya. Okay, tak apa-apa. Boleh ke setting saya nak share screen kalau boleh? Tak apa, saya teruskan dulu lah. Ini kalau tuan-tuan boleh nampak, ini panjang kajian saya telah menemui satu manuskrip bahasa Arab yang ditulis pada tahun 1913 Masihi, sebelum Uthmaniyah jatuh, yang menceritakan tentang kerajaan Uthmaniyah ataupun Sultan-Sultan Uthmaniyah. Salah satunya ada di dalamnya biografi tentang Sultan Muhammad Al-Fatih dalam bahasa Arab. Itu antara yang saya kata ni penemuannya. Yang ni tidak ada ramai lagi orang yang berkongsi tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, yang sumbernya diambil daripada sumber turas. Kita biasa sebut tentang sumber turas ini adalah hanya biasa dalam bidang pengajian Islam, fiqh, tasawuf, akidah dan sebagainya. Tapi hakikatnya sejarah Turki Uthmaniyah khususnya yang saya kaji ini, rupanya ada kita sumber-sumber turas. Jadi pada yang mereka ataupun katakan tuan-tuan yang berminat tentang kajian Uthmaniyah, okey, baik, terima kasih. Bolehlah, sebenarnya kita ada untuk yang graduan pengajian Islam misalnya, sebenarnya ada sumber ataupun rujukan yang kita boleh gunakan untuk baca tentang sejarah Uthmaniyah ni dalam bahasa Arab. Biasa kita nak baca Turki Uthmaniyah ni dalam bahasa Inggeris. Itu sebenarnya ada. Okey, saya teruskan kepada perkongsian saya. Ini. Kalau tuan-tuan nampak ke skrinnya? Ini biografi Sultan Al-Fatih. Saya ceritakan sedikit lah tentang biografi. Saya tak nak cerita di luar pada buku inilah sebab takut sama pula kan. Jadi saya cuba nak baca sedikit teks matan daripada biografi Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, al-mulkus sabi' Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini laras bahasa yang ditulis pada tahun 1913. Masih lama. Dan buku ini bergambar. Inilah ilustrasi yang digambarkan. Barangkali mungkin kita pernah jumpa di internet dan tidak. Kita sentuh sedikit, kita tahu biografi. Siapa Sultan Muhammad Al-Fatih ini sebelum saya ceritakan tentang maklumat-maklumat yang detail. Yang pertama, Jalasa Sultan Muhammad ala tahta mulk fi Adrinah lil marrata tsaniyah sanah
855, wa huwa fi sinul hadi wa ishrina wa ala ithri julusihi ba'atha ilahi muluku bisufara'i yuhanni'unahu bil julusi fa'aqada ma'ahum matarika li thalatha sanawat wattara hakim Trabzon ila daf'il kharaj wa safara ila ta'dib Amir Karaman. Ini cerita apabila Sultan Muhammad Fatih naik takhta buat kali yang kedua. Kalau kita baca kisah Sultan Fatih, Sultan Muhammad Fatih ni menaiki takhta 2 kali. Kali pertama ketika umur dia 12 tahun. Waktu tu ayah ada nak rehat, dia naikkan anak dia sekejap. Lepas tu Al-Fatih ni suruh ayah dia naik balik takhta sebab nak hadap peperangan. Kemudian lepas ayah dia meninggal, barulah secara rasminya Sultan Muhammad Fatih ni naik takhta. Jadi buat tuan-tuan dan puan yang ingin tahu, sebenarnya kita baca kitab Arab, kita akan gelarlah Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi kalau di Turki, dia tak sebut Al-Fatih, dia sebut Fatih Sultan Mehmed. Itu dia. Itu bahasa Turki ni lah. Fatih Sultan Mehmed. Tak apa, baik. Tapi macam mana pun, Fatih atau Al-Fatih itu gelaran yang diberikan ataupun yang ditulis oleh sejarawan selepas beliau membuka kota Konstantinopel. Jadi disebutkan sini, secara rasmi Sultan Muhammad Fatih menaiki takhta pada usia Al-Hadiyah wa Ishrin, 21 tahun. Satu usia yang sangat muda. Kita hari ini kalau lihat umur 21 tahun mungkin sebuah organisasi, mungkin kita akan rasa kita yang dah sini-sini ni mesti akan rasa ralat sikit kan. Tapi itu tidak menjadi masalah pada Sultan Muhammad Fatih. Ketika naik takhta, beliau berjaya mengukuhkan pengaruh dia dalam pada usia muda dengan persiapan dia. Nanti saya akan kongsikan apa persiapan, apa persediaan sebelum Sultan Muhammad Fatih naik takhta. Jadi ketika dah naik takhta, ramailah utusan-utusan, duta-duta luar, duta asing datang jumpa Sultan Muhammad Fatih bagi ucapan tahniah. Kemudian ada jugalah sebelum pembukaan kota Konstantinopel, Sultan Muhammad Fatih telah melakukan satu kita kata strategi persediaan untuk membuka kota Konstantinopel. Yang pertama disebutkan dalam teks ini, beliau telah menandatangani perjanjian perdamaian selama 3 tahun dengan ramailah raja-raja antaranya kerajaan daripada barat Eropah semua datang kan, semua sign agreement. Jadi Sultan Fatih menjangkakan selepas ni bila aku pergi ke pom Konstantinopel, tak ada orang yang akan kacau aku. Salah gitu. Jadi disebutkan sini juga Sultan Muhammad Fatih memerintahkan satu kerajaan kecil, kerajaan Trabzon. Trabzon ni serpihan daripada kerajaan Byzantine di kota Konstantinopel. Kalau kita bayangkan di Anatolia itu, di Asia kecil, Asia Minor itu, hanya Konstantinopel sahaja yang menjadi milik Byzantine di sebelah Eropah dan juga Trabzon. Maksudnya keseluruhan Asia kecil itu menjadi wilayah Uthmaniyah dan 2 kerajaan kecil ini saja yang masih jadi milik Byzantine. Jadi dah kecil, kerajaan kecil Trabzon tu Sultan Fatih suruh dia bayar ufti, jangan ganggu apabila dia nak buka kota Konstantinopel. Jadi kita terus ke sini. Wasafa ila ta'dib Amir Karaman litajawazihi al-hudud wa mujaharatihi bil usyan. Kemudian Sultan Fatih pergi serang Amir Karaman. Karaman ni kerajaan kecil di Anatolia juga, kerajaan Turki kecil yang memberontak kepada Uthmaniyah. Kemudian Sultan Fatih pergi tumpaskan pemberontakan dia, barulah tenang Anatolia itu untuk menumpukan sepenuh kekuatan untuk membuka kota Konstantinopel. Okey. Summa basyara fi hisaril Konstantiniyah. Lepas dah sertalah semua masalah dalaman, masalah di wilayah-wilayah jajahan Uthmaniyah itu, wilayah kekuasaan Uthmaniyah di Eropah dan di Asia kecil, barulah Sultan Muhammad Fatih mengisytiharkan kita nak lancarkan pembukaan kota Konstantinopel. Fa'ansha'a hisari Rumeli alladhi lam tazal atharihi baqiyatun ila al-an. Wa ba'atha bijayshihi ila Morea ataupun sekarang ni ada di Yunani, Inggris. Liyaqta'a madad anil Konstantiniyah min tilkal jihah
wa fi Rabi'in sanah 875 hasaraha bi jaishin mu'allafun min 150,000 maqatil. Jadi apabila dah ancaman-ancaman luar dah diselesaikan, Sultan Fatih pun dah isytiharkan pembukaan kota Konstantinopel. Mulalah Sultan Fatih membina satu kota yang namanya Rumeli Hisari. Rumeli Hisari. Jadi kat situlah detik pertama Sultan Muhammad Fatih menandakan secara rasmi bahawa dia akan mengepung kota Konstantinopel. Okey, saya berhenti di sini dan saya nak kongsikan slide yang kedua. Ini kita dah sentuh sikit. Sengaja saya bawakan kitab ni. Saya nak tunjukkan jugalah antara hasil kajian saya menemui biografi Sultan Muhammad Fatih ataupun kesemua biografi Sultan Osmaniyah dalam bahasa Arab. Jadi jarang kita nak dengar ni kan. Kita biasa nak baca Osmaniyah akan wujud kitab bahasa Arab ataupun kajian-kajian orang putih. Buku bahasa orang putih. Tak apa. Jadi saya stop sekejap. Stop. Saya nak share satu slide lagi. Okey. Jadi kita nak terus pada poin yang kedua, insya-Allah. Jadi saya nak fokuskan kepada bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih merancang untuk membuka kota Konstantinopel. Ini sebabkan tajuk kita pun nak cerita tentang pembukaan Konstantinopel kan. Jadi saya terus kepada antara hasil ataupun dapatan saya apabila mengkaji sejarah Sultan Muhammad Fatih ini, rupanya sejarah itu berlaku tidak secara kebetulan. Dia mesti ada perancangan yang teliti oleh seorang pemimpin itu sendiri. Jadi kita kata, Allah, Rasulullah dah sabdakan hadis tu 600 tahun lalu kan. Waktu ada riwayat mengatakan waktu perang Khandaq. Nabi dah sabdakan, la tuftahana Konstantinia, falan amiruha walan imil jais, zalika jais. Kan? Tapi kita peliklah kenapa para sahabat, para tabi'in, khalifah-khalifah sebelum Utsmaniyah ni tak berjaya membuka Konstantinopel. Itu adalah sebab-musabab dia. Kalau kita belajar sejarah. Tapi tidak bermakna generasi awal itu tidak hebat. Dan kejayaan Sultan Muhammad Fatih membuka Konstantinopel tidaklah bermakna generasi ataupun zaman Turki Utsmaniyah ini zaman yang tak hebat. Jadi Allah dah tunjukkan bahawa ada kelebihan, ada pengajaran ibrah yang kita boleh daripada zaman Utsmaniyah. Kita bimbang takut ada yang begitu skeptik lah dengan Turki ni kan. Dah terlampau, Turki ni tak boleh ni, kita tak iktiraf sebagai khalifah. Kita Turki tak layak menjadi pemimpin umat Islam sebab dia bangsa Turki. Kita bimbang ada pandangan-pandangan yang begitu. Jadi kita kena terima hakikat bahawa kelebihan yang Allah SWT berikan kepada mana-mana bangsa, pada yang dia hendaki, dan kita kena akui lah benda tu ada dalam sejarah. Dan kita, generasi hari ini, kita kena belajar lah, kan, apa hikmah dia, apa ibrah di sebalik kejayaan mereka. Dan kita lihat yang pertama, rancangan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk merealisasikan wawasan ummatik. Saya suka menukilkan berkenaan wawasan ummatik ni. Ini saya dapati daripada satu idea yang selalu diwawakan, disebut-sebut oleh Datuk Haji Ahmad Azam, merupakan satu pemimpin NGO Islam. Sekarang ini merupakan penasihat rasmi kepada Kementerian Luar Negeri dalam hal ehwal Afghanistan dan juga OIC. Beliau sering membawakan gagasan wawasan ummatik. Jadi apabila kita lihat dalam rangka sejarah Sultan Muhammad Fatih, rupanya Sultan Muhammad Fatih ini dia nak membuka kota Konstantinopel itu bagi nak mencapai wawasan ummatik. Kerana apa? Kerana zaman itu kota Konstantinopel lah menjadi penghalang kepada umat Islam untuk melalui kawasan Laut Mediterranean, untuk pergi ke Eropah sepakan Islam, dan untuk pergi haji. Jadi benda ni banyak. Kita kata Konstantinopel menjadi penghalang kepada perkembangan Islam di Eropah secara umumnya, kita boleh katakan. Jadi Sultan Muhammad Fatih melihat, aku kena buka Konstantinopel ni. Selain daripada manfaat kepada keadaan aku, dia juga akan memberi manfaat kepada umat Islam. Nampak? Dia berfikiran besar. Jadi seseorang pemimpin yang hebat, dia berfikir jauh. Dia tak berfikir jangka masa yang pendek.
Jadi kalau kita lihat bagaimana nak mencapai satu ummati yang besar. Kadang-kadang kita bercakap besar kan, cakap idea yang besar. Tapi kita jarang bincangkan idea-idea ataupun cara pelaksanaan jangka pendek dia. Sebenarnya jangka pendek itulah yang akan membawa kepada hasil yang besar itu. Jadi saya pecahkan kepada 3. Satu, jangka pendek. Ini maksudnya Sultan Al-Fatih buat terus dapat. Kemudian perancangan jangka sederhana dan perancangan jangka panjang. Jadi ketiga-tiga perancangan ini digabungkan akhirnya merealisasikan pembukaan Kota Konstantinopel. Yang pertama, yang kedua, kita lihat apabila kita dah merancang untuk jangka pendek, sederhana dan panjang, kita memerlukan tindakan dan impak dia. Kita kena fahamlah apa jangka pendek, apa tindakan dia, apa impak dia. Setiap satu tu ada memerlukan tindakan dan impaknya. Kalau kita dapat analisis perkara ini, barulah kita boleh gambarkan apa yang kita nak capai itu akan terhasil. Sebagaimana kita baca buku-buku sejarah, Sultan Fatih ini dikatakan kan, duk membayang-bayangkan kota Konstantinopel tu dibuka, duk bayang-bayangkan sampaikan dia betul-betul bersungguh-sungguh nak buka Konstantinopel tu, memang memerlukan satu tindakan yang serius, bukan main-main. Jadi kita tak heranlah kenapa Sultan Fatih waktu dia buka Konstantinopel tu umur 21 tahun. Muda lagi. Jadi kita tak heranlah usia semuda itu dapat buat yang perkara yang besar. Yang pertama, kita pergi kepada jangka pendek. Sultan Muhammad Fatih menyusun strategi jangka pendek beliau dengan menguasai kawasan sekitar kota Konstantinopel. Jadi kalau kita lihat peta yang saya letak ini, ni, Ottoman Empire, bahasa Inggeris, Kerajaan Osmaniyah ni, warna oranye ni, kuning ni. Konstantinopel di tengah ni, warna purple ni. Dan Moria ni, kita kata Moria yang dekat Greece tu. Jadi lain semua Osmaniyah. Jadi strateginya, aku mesti kuasai kawasan sekitar dia. Jadi setelah kata dah kepung. Datuk-datuk nenek dia, bapak dia pun dah kuasai dah sekitar ni. Ini Konstantinopel terkepung. Bagaimana sebuah ibu kota Empire Byzantine yang besar suatu ketika dahulu, akhirnya terkepung. Itu perancangannya. Jadi bukannya satu usaha yang pendek. Tapi Sultan Fatih melengkapkan lagi untuk membuka Konstantinopel, dia kena selesaikan dulu. Cepat-cepat. Cepat-cepat kepung. Jadi akhirnya kesan dia kota Konstantinopel terkepung. Jadi mana-mana yang bapa dan atuk dia tak dapat nak buka, dia buka siap-siap supaya jadikan dia betul-betul terkepung Konstantinopel di tengah-tengah. Okey. Yang kedua, dalam jangka sederhana. Jadi perancangan jangka sederhana ini kita boleh dapati bahawa Sultan Muhammad Fatih membina satu kubu namanya Rumeli Hisari. Yang saya sebutkan tadi ada dalam teks Arab tadi. Rumeli Hisari. Rumeli Hisari ini satu kota yang berada di Selat Bosphorus ni. Kalau boleh lihat di peta, dia warna merah ni, B ni Rumeli Hisari. Yang A ni nama dia Anadolu Hisari. Anadolu Hisari ni kubu atau benteng Anatolia yang telah dibina oleh moyang dia Sultan Bayezid pertama. Jadi bijak yang tak bijak Sultan Fatih ni, dia bina dekat sebelah Eropah ni. Maksudnya secara tak rasmi Sultan Fatih dah masuk ke wilayah Byzantine di kawasan Konstantinopel, di luar kota Konstantinopel. Bina satu kota untuk sekat sebarang kapal-kapal daripada luar lah yang nak membantu Konstantinopel. Kapal lalu je dekat Selat Bosphorus ni, dia orang akan tembak meriam, jatuhkan, tenggelam kapal. Jadi secara tak langsung dah jaga lah, lagi ketat kepungan itu kan, impak dia kepungan menjadi semakin ketat. Dia bukannya itu yang saya kata, bila kita bincangkan dengan detail, kita akan dapati sangat strategik lah bagaimana kita membicarakan tentang hijrah Rasulullah SAW. Begitulah apabila kita dapati ada dalam peristiwa pembukaan kota Konstantinopel. Dan perancangan jangka panjang pula, Sultan Muhammad Fatih dia mengepung kota Konstantinopel ini sehingga akhirnya berjaya kota ini dibuka. Jadi secara tak langsung kita boleh dapati tercapai akhirnya wawasan ummatik beliau, yang mana beliau ingin melihat
Konstantinopel ini dikuasai oleh umat Islam dan menjadi pusat kepada kekuasaan dunia Islam pada zaman ini. Jadi hal ini terbukti apabila Sultan Muhammad Fatih memindahkan ibu kota kerajaan Uthmaniyah dia dari Edirne. Edirne ni berada di Balkan sana, atas ni, ataupun sekarang ni, atau nama dulu dia Adrianopolis. Kalau Konstantinopel, Konstantinopel. Jadi bila dah berjaya buka kota Konstantinopel itu ke Konstantinopel dan kemudiannya menamakan Konstantinopel sebagai Istanbul. Itulah yang kita kenali sampai hari ini. Istanbul, ada yang kata Islambul, sebagainya, macam-macam lah. Jadi nak mengatakan itulah dia pusat kekuasaan dunia. Sultan Muhammad Fatih memindahkan ibu kota dia dan menukarkan Kerajaan Hagia Sophia kepada Masjid. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa secara umumnya kan kita boleh rumuskan Sultan Muhammad Fatih ini dalam membuka kota Konstantinopel secara tak langsung. Ini bukanlah bermaksud Sultan Fatih itu dah rancang waktu zaman dia hidup kan. Mungkin kita tak tahu sebab kita hidup di zaman ni. Tapi kita pekaji-pekaji yang kemudian ni, pekaji-pekaji yang hidup selepas zaman dia ni, kita boleh dapati bahawa ada elemen-elemen seperti ini, perancangan yang strategik ini, sehingga menjayakan, sehingga membuahkan hasil terbukanya kota Konstantinopel. Jadi kalau kita rumuskan kembali, dalam usaha pembukaan kota Konstantinopel yang berlaku pada tahun 1453, kan? 1453 Masehi, sebenarnya kita dapati, saya cuba buka lagi. Banyaklah sebenarnya kita kata perkara yang kita boleh ambil. Jadi kalau kita susun apa yang saya sebutkan tadi, dari segi flow itu, dia nampaklah saling keterkaitan dia dalam jangka pendek. Sultan Fatih berjaya menguasai kawasan sekitar. Kemudian jangka sederhana bina Rumah Lestari, maksudnya ini sebelum pengepungan lagi ni. Ini dah kepung, maksud jangka masa panjang tu sebab kepung ni tu panjang, mengambil masa selama 53 hari. Jadi kalau kawasan sekitar ni mungkin sehari 2 hari kan boleh dikuasai, luaskan. Bila kota ni mungkin mengambil masa dalam beberapa bulan, kan, beberapa minggu kan, sebab kota tu kecil je, ramai askar tu. Dan ini pembukaan kota Konstantinopel, kepungan itu selama 53 hari. Mengepung di darat dan di lautan. Kan, kita tahu kisah dia. Bila Sultan Fatih nak mengarahkan tentera laut dia tu masuk ke pelabuhan Konstantinopel, ada rantai besar kan? Ada rantai besar. Rantai besar tu menghalang kapal-kapal tu daripada masuk ke pelabuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Sultan Fatih waktu tu, beliau dah kita nafras lah kan, macam kita tahu, mungkin ada yang dah tengok cerita dia. Jadi itu semua adalah bantuan daripada Allah SWT lah, ilham daripada Allah Ta'ala. Kita tak boleh nafikan lah. Allah berhak bagi kepada siapa saja yang dia nak. Dan ceritanya begitulah, Allah ilhamkan kepada Sultan Muhammad Fatih untuk memerintahkan. Alternatifnya, kita tak boleh lalu ikut darat. Tak boleh lalu ikut laut, kita lalu ikut darat. Naik atas darat. Bersihkan bukit di bahagian Galata tu, kalau kita lihat peta dia. Tak ada peta dia. Ni, kalau kat sini, kat bahagian tepi ni, ni bahagian ni kan ada banyak ni. Ini Galata bahagian. Di kapal Sultan Fatih tu nak masuk sini, tak boleh sebab terhalang. Ada rantai kat sini. Jadi Sultan Fatih angkat dia. Memerintahkan askar-askar dia, tarik kapal, retasi bukit ni, turun. Akhirnya masuk di pelabuhan. Jadi semua itu kita kata adalah urusan Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala membantu Sultan Fatih dan tentera dia untuk kota Konstantinopel. Dan akhirnya kita dapati Sultan Muhammad Fatih menguasai kota Konstantinopel dan menjadikannya sebagai ibu kota, saya dah sebutkan tadi. Dan kita boleh lihat 85 tahun akan datang, maksudnya 85 tahun selepas pemerintahan Sultan Muhammad Fatih,
cicit beliau yang bernama Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1520, abad yang ke-16. Itulah dia sebenar-benarnya Kerajaan Osmaniyah ini menjadi sebuah kerajaan dunia, kuasa politik dunia. Maksudnya menguasai 3 benua Afrika, Eropah dan Asia, melindungi 3 tanah suci, Baitul Maqdis, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian menguasai Laut Mediterranean, menguasai Laut Hitam, banyak. Jadi boleh katakan untuk mencapai satu tahap yang hebat, satu kita kata wawasan yang besar, satu kita kata impian, satu visi yang besar, nak tak nak kita mesti mulakan dengan langkah yang pertama. Macam yang sebutkan tadi lah. Jadi ini adalah salah satu refleksi lah, satu kita kata apa punya ibrah daripada pembukaan kota Konstantinopel ini. Kita bukan hanya nak sekadar mendengar, membaca, oh seronok tengok cerita, seronok tengok dia berperang, dia buka kota Konstantinopel kan. Sebenarnya kita ada banyak ibrah yang kita boleh aplikasikan kepada dalam kehidupan kita seharian. Begitulah macam saya katakan tadi, kita perlu berimpian ataupun bervisi ataupun meletakkan satu wawasan yang besar, dan itu sebenarnya akan memaksa kita untuk menyusun strategi langkah-langkah yang kecil untuk memudahkan kita mencapai kawasan tersebut. Kalau kita hanya bercakap hebat, sekadar bercakap sajalah tanpa ada usaha nak dilakukan, maka semua itu sia-sia lah. Dan lebih-lebih lagi kita umat Islam ini, kita tahulah kita keadaan kita macam mana sekarang ni, kita perlukan satu, kita kata istilahnya kekuatan untuk kita membangkitkan semangat kita, untuk membangkitkan kembali apa kita kata kehebatan umat Islam, termasuk orang Melayu sekali. Dan apabila kita lihat bahawa ni yang fenomena sekarang ni kan, Mak Kilau, sejarah Mak Kilau itu berjaya mengangkat dan menyatukan umat Islam Melayu kita bangkit kan. Jadi semangat kita tahu identiti kita, kita tahu kehebatan kita. Jadi kalau hanya setakat begitu sahaja semangatnya tanpa kita buat langkah yang strategi, langkah yang berhati-hati, yang teliti, kita tak akan ke mana lah. Itu hanya sekadar semangat sajalah kan. Jadi itulah, kita kaitkan sedikit lah sejarah Sultan Muhammad Fatih dengan sejarah kita lah, sejarah bangsa Melayu. Kita ada tokoh kita, Mak Kilau misalnya, dan ramai lagi. Jadi semua itu akan membawa kita kepada untuk satu perubahan, satu impak, satu kebangkitan yang akan datang lah. Jadi memerlukan satu strategi yang sangat sebagaimana yang tersebut. Jadi saya rasa begitulah sekadar proses kita pada pagi ini. Saya pun sediakan topik yang ringan-ringan sajalah sebab memandangkan slot kuliah duha kan katanya. Jadi saya taklah cerita berat dengan sejarah ni. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dapat kita manfaatkan, dan yang paling penting sekali yang paling penting sekali, sejarah yang kita belajar ni kita ambil ibrahnya dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Itulah paling penting sekali. Kita nak buang stigma belajar sejarah ni membosankan, belajar sejarah ni tak ada fungsi, tak ada guna. Memanglah sebab dia memerlukan akal untuk kita extract ibrah dalam pengajaran itu. Kalau kita belajar benda-benda lain, matematik, architecture apa semua, kita hafal, kita tahu teknik tu, bolehlah dapat duit kan. Itu orang kata belajar ni tak ada masa depan, orang kerja apa, cikgu saja kan. Sebenarnya banyak benda besar sebab dia lebih kepada pembinaan jati diri, pembinaan tamadun, pembinaan semangat. Jadi saya rasa sajalah kot untuk kita kongsikan pada pagi ini. Saya pun difahamkan tiada MC. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat daripada pengurusan ini. Di sebalik ibrah di sebalik kejayaan Sultan Muhammad Fatih membuka kota Konstantinopel. Mungkin saya stop sini. Saya stop share. Okay. Ada soalan ke? Kalau sini tak ada soalan kan? So, okay. Okay, baik. Apalah kalau begitu,
Semoga manfaatkan bersama. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.